Sayyidina Muhammad InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haram wa min siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid. Ya Ahad ya Samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuq ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrif. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa antuhimma la dunya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya wattaqullah. Wa qad faza al-muttaqun wa ta'alaina hikmatak wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa antuhimma la dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib. Kita menunggu isyak. Kita tazkirah sementara isyak dengan ayat Al-Baqarah lagi, iaitu ayat 2003 dan ambil pada nota My Quran Time juzuk kedua, insyaAllah juzuk kedua ayat 203. Sebelum tu kita share semua sahabat di WhatsApp ataupun di Facebook, insyaAllah sama-sama kita share. InsyaAllah sama-sama kita share. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, insyaAllah ayat 2003, lanjutan hukum-hukum haji. Kemudian 204, 207, manusia terbahagi kepada dua jenis, munafik dan ikhlas. Ayat 208, 210, seruan menerima Islam dan mengikut hukum-hukumnya, insyaAllah. Sama-sama kita baca tadabbur ringkas ayat 203, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi. Wa man ta'akharra fala isma alaihi. Limanittaqah wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa yang mempercepatkan yakni meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirinya, tidak ada dosa baginya. Bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan olehnya. Al-Baqarah ayat 203. Ayat ini menceritakan bab zikir. Diperintahkan kita berzikir waktu pada hari tasyrik. Kupasan ayat-ayat ini adalah sambungan daripada yang sebelumnya tentang hukum-hukum haji dan merupakan bahagian terakhir tentang haji. Pada ayat ini Allah SWT telah mulakan dengan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Maksud berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari tertentu itu ialah bertakbir pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah selepas menunaikan sembahyang fardu. Apakah kalimah yang dianjurkan kepada kita untuk diucapkan? Ia adalah Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu zikir antara yang hebat pada hari tasyrik. 10, 11, 11, 12, 13, 10 Aidil Adha. Tu 10, 11, 12 tasyrik, diharamkan kita berpuasa. Ni kadang-kadang orang tak tahu. 9 alhamdulillah, kalau boleh berpuasa. Salah satu hari yang hebat, dimakbulkan doa, mustajabnya waktu berdoa pada 9 Zulhijjah, hari hari Arafah. Sunat kita puasa hari Arafah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkharra fala isma alaihi. Liman ittaqa, barang siapa mempercepatkan, yakni meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirinya, tidak ada dosa baginya bagi orang yang bertakwa. Dalam sejarah ibadah haji, ibadah ini bukan saja dilakukan oleh umat Islam, tetapi juga turut dilakukan oleh golongan musyrik. Kedua-duanya sangat terkesan dengan amalan haji sebelum kedatangan Islam lagi. Disebabkan kesan itu ada dalam kalangan mereka yang mengatakan, apabila pulang awal dari Mina, iaitu pada 11-12 Zulhijjah, merupakan satu perbuatan yang berdosa. Bahkan ada pula yang mengatakan bahawa pulang lewat dari Mina, iaitu 12-13 Zulhijjah, merupakan satu dosa. Jadi sesama mereka sendiri telah berlaku perselisihan pendapat. Ini golongan musyrik dulu pun dah buat perangai haji. Lalu Allah SWT telah turunkan ayat ini sebagai penjelasan. Maka sesiapa yang cepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, iaitu pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, maka tidak ada dosa baginya. Dan begitu juga siapa yang mengakhirkannya hingga 13 Zulhijjah, juga tidak ada dosa baginya. Al-Baqarah ayat 203. Dalam hadis Abdul Rahman Ibnu Ma'mar Al-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, wa ayyamu minna salasatun, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi, wa man ta'akhkharra fala isma alaihi. Hari-hari yang tertinggal, hari tinggal Mina itu 3 hari, dan siapa bertolak segera meninggalkan Mina pada hari kedua, maka tidak ada apa-apa dosa ke atasnya. Siapa yang lewat meninggalkan Mina, maka tidak ada apa dosa ke atasnya. Riwayat Ahmad. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, limanittaqo, orang yang bagi orang yang bertakwa. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, maknanya dipermudahkan. 2 yang awal pun boleh, 2 yang akhir pun boleh. Maksudnya Allah SWT memberi pilihan dan kemudahan bagi mereka yang bertakwa, beramal soleh semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah dengan sering mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah haji ini adalah latihan kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bersabar dengan cabaran dan jangan cepat marah. Ada orang setelah betul-betul fokus semasa menunaikan haji, apabila sudah selesai, ia kembali dengan sifat-sifat yang tidak baik, seperti suka marah-marah, tidak sabar, merungut-rungut dan bertengkar. Ini sesuatu yang patut dielakkan. Bila ke Mekah, ke Madinah ke, untuk tunaikan haji atau umrah, tolong jaga bab perangai kita yang kadang-kadang tak tahan dengan bab sabar, hilang bab sabar. Oleh itu, perbanyakkanlah berzikir mengingatinya, bersyukurlah dan bertakwalah kepadanya. Jika kita telah membuat persediaan untuk bertakwa sebelum pergi menunaikan haji,
Maka apabila pulang di tanah air juga perlu diiringi dengan takwa. Bekalnya pergi dengan takwa, balik pun dengan bab takwa juga. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengakhiri perbincangan dengan mengingatkan bahawa manusia semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Sepanjang ibadah haji, ia menyaksikan kehadiran ramai manusia dari segenap pelosok dunia, dari berbagai gulungan dengan berbeza adat. Kesesakan tempat-tempat yang dikunjungi semasa menunaikan ibadah haji mengingatkan kita kepada keadaan hari manusia dibangkitkan pada hari akhirat esok, di mana ketika itu suasana sangat mencabar berbanding apa yang dihadapi di dunia ini. Bayangkan kita pergi menunaikan ibadah haji secara sukarela dan tidak ada siapa yang memaksa. Tetapi apabila berada di sana, kita akan berhadapan dengan banyak pengalaman, antaranya dihalau oleh Pak Arab. Hatta ketika berada di dalam masjid pun sama juga keadaannya. Situasi ini sebenarnya adalah latihan dan gambaran supaya kita ketika berada di padang mahsyar nanti. Ini kerana situasi dihalau ini pasti akan berlaku kepada sesiapa sahaja yang akan berlaku besok ataupun kelak nanti di akhirat. Moga kita dijauhkan justru apa yang perlu kita lakukan sekarang. Jawapannya, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah dan jauhi segala larangannya. Ini kerana akhirat kelak yang bermanfaat adalah amal soleh dan bukannya kekayaan, kedudukan, keistimewaan, kemewahan dan lain-lain. Bila masuk hari akhirat, tak ada benda lain kita bawa bab takwa kita besok, amal soleh kita macam mana. Sebab tu jaga tu, bab pergi Mekah adalah satu latihan yang hebat untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Habis bab haji, ya, maksudnya kena habiskan haji dalam Al-Quran, baru kita mengetahui hebatnya menunaikan haji ataupun umrah. Hampir-hampir, ya. Kalau tak baca ayat ni, surah ini, kemungkinan kita tak tahu nak ke mana besok di Mekah, walaupun ada bab kursus dan macam-macam. Habis ayat 203, kita masuk ayat 204 dan 205, insya-Allah. Maksudnya diringkaskan ayat 204 205 ini, berjaga-jaga dengan orang munafik. Orang munafik. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ayat orang munafik ni tinggalnya besok di neraka yang paling bawah sekali. Yang paling bawah sekali level neraka dia. Ini dahsyat, tuan-tuan. Cuba tengok apa maksud dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwal aladdul khisam. Sadaqallahu azim. Dalam kalangan manusia ada yang membicarakan tentang kehidupan dunia dan mengagumkan engkau Muhammad. Dia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada di dalam isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling kuat. Ciri-ciri orang munafik. Kemudian ayat yang ke-205, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling daripada engkau,
Dia berusaha untuk melakukan kerosakan di bumi serta merosakkan tanam-tanaman, haiwan ternak, sedangkan Allah tidak suka akan kerosakan. Al-Baqarah ayat 205, dua sekali untuk menceritakan perangai orang munafik. Kupasannya, asbabul nuzul ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syarik As-Saqafi, yakni seorang anggota kumpulan Zuhra yang memusuhi Rasulullah SAW, yang datang kepada Rasulullah SAW yang menampakkan keislamannya, sedang di dalam hatinya tidak sedemikian. Dikala kembali daripada Rasulullah SAW, dia melalui kebun dan ternakan kaum muslimin. Lalu dia membakar tanaman dan membunuh ternakan mereka. Maka turunlah ayat ini mengingatkan kaum muslimin akan bahaya tipu daya mulut manis. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumberkan dari As-Sudi. Ceritakan orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ada dua golongan manusia yang Allah SWT menceritakan, diceritakan pada halaman ini. Salah satunya lah golongan munafik, di mana mereka ini akan membuatkan orang berasa kagum dengan percakapan mereka dalam hal dunia. Hebat yang amat sangat waktu di dunia. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW, apabila berada di hadapan baginda SAW, percakapan mereka sangat mantap dan boleh dipercayai, tetapi di dalam hati mereka sebenarnya penuh dengan penentangan terhadap Rasulullah SAW. Itu yang kita bimbang zaman sekarang, depan ulama, depan ustaz, depan publik dia bercakap pasal Islam terlalu hebat, walhal dalam kalbu dia, dalam hatinya, dalam dadanya benci yang amat sangat dengan Islam. Ni hati-hati, kata Rasulullah SAW, dipesankan kata dalil pada Allah SWT, firman Allah Ta'ala, kita perlu waspada golongan munafik ni. Dia memang menentang daripada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sampailah sekarang. Orang-orang munafik ini ucapannya sangat indah. Apabila didengar, kita menyangka dia yang bercakap dengan perkataan baik serta menegaskan bahawa apa yang diucapkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi adalah benar semuanya. Namun hakikatnya dia sedang berbohong kerana perkataannya bertentangan dengan yang dilakukan. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, wa huwa aladdul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling kuat. Paling hebat menentang Islam ialah munafik. Sebenarnya mesej yang disampaikan, yakni bercakap dan takwa, itu adalah dua perkara berbeza. Bila kita tengok individu, yakni seperti penceramah, ustaz dan selebriti bercakap, kadang-kadang kita akan rasa kagum dengan kepetahan, kehebatan mereka. Akan tetapi hakikatnya inilah cabaran bagi individu tersebut. Kala itu mereka disanjung dan dipuji, bahkan ramai yang mahu memberi hadiah, mahu bergambar dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita tak perasan berlaku dengan keadaan tersebut. Golongan yang diangkat itu misalnya ustaz ataupun penceramah, di mana mereka seperti orang lain juga, iaitu punya hati. Bila selalu dilambung-lambung, takut nanti terus jauh ke atas dan tidak turun lagi, maka hal itu perlu dijaga. Itu berhati, bab-bab yang di lambung, lambung-lambung dapat disambut tak apa, lambung hilang terus, ataupun jatuh terus, tak sempat nak sambut. Itu maksudnya, maksudnya kita tak boleh memuji yang amat sangat sampai hilang, lupa
bab daratan. Manakala kita pula sebagai pendengar harus berpada-pada memberi pujuan itu dan sanjungannya. Hormatilah mereka dan juga jaga adab. Bantuan yang paling berharga untuk mereka adalah sentiasa berdoa agar mereka sentiasa ikhlas. Semoga Allah SWT juga memelihara kita daripada memiliki sifat keji seperti ini, kerana ia adalah satu kerugian yang tidak ada bandingannya. Ia juga merupakan menjadi satu kehinaan di hadapan manusia dan juga di akhirat nanti akan menerima balasan buruk di atas apa yang dilakukannya. Ini bimbang kita. Pada ayat 205 menceritakan mengenai sikap orang munafik. Apabila mereka sudah dapat apa yang mereka mahu, di belakang kita mereka akan berusaha melakukan kerosakan. Macam tadi dah cerita, depan Nabi hebat, dia keluar je, lalu ke kawasan kampung, dibakarnya kebun, dibakarnya ternakan. Pada zaman Nabi SAW ada seorang lelaki munafik bernama Al-Akhnas bin Syarik As-Saqafi. Ia seperti yang disebutkan tadi. Sikapnya di hadapan Nabi SAW sangat baik, tetapi dia sebenarnya telah menikam baginda SAW dari belakang. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia suka melakukan kerosakan dengan menghancur dan membakar serta merosakkan tanaman-tanaman dan haiwan-haiwan, serta merosakkan hubungan sesama manusia dengan melakukan dosa-dosa besar. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Jangan bersikap seperti orang munafik. Buatlah seperti apa yang dikata, kotakan apa yang dijanji, semoga kita selamat dunia dan akhirat. Itu ceritakan. Bab orang-orang munafik. Kita dinasihatkan supaya jaga, jangan sampai kita dilambung-lambung hingga lupa daratan. Satu lagi, jangan buat perangai yang macam siapa tadi? Al-Akhnas bin Syarik Al-Saqafi, yang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Habis ayat 206. Boleh lagi dah masuk Isya, InsyaAllah dekat tukut. Kita akan sambung esok bab neraka Jahanam bagi orang yang sombong. Tempatnya neraka Jahanam. Kita sambung esok insyaAllah. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa sebagai perisai, sebagai persiapan mengelak kita daripada bab munafik tadi. Banyakkan berzikir sama seperti hari tasyrik. Jangan tunggu tasyrik, kita teruskan bab zikrullah Ta'ala. Zikrullah pada Allah Ta'ala. Jangan kita tunda-tunda, jangan kita tangguh, insyaAllah. Jumpa esok di surau Kampung Pacitan, Port Dickson, Negeri Sembilan, insyaAllah. Besok dah boleh mula kuliah di surau. InsyaAllah jumpa di surau Kampung Pacitan, Kampung Sawah, Port Dickson, Negeri Sembilan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wan nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa akhdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa mulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta
تحسنا بالجبر وتسمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول اللهم غنينا بحلال حرام ومن سواك بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان الله العلي الديان سبحان الله شديد الأركان سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله حنان منان سبحان الله مسبح في كل مكان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزجارك وجل تنارك وتقدس أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أنيب وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok di Kampung Pacitan, Kampung Sawah Polisi, insyaAllah. Assalamualaikum.